Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Najihah binti Abu Bakar, pelajar PPSMP Jun 2021 iaitu daripada Unit Bahasa Melayu 6. Hari ini saya akan membentangkan satu pelantar Google Site yang telah saya bina dalam menjalankan tugasan GAPD 1032, iaitu mengenai isu kewarganegaraan digital, dan saya memilih topik bully cyber. Saya memilih topik ini kerana bully cyber merupakan salah satu perkara yang semakin hari semakin berluasa. Apatah lagi media sosial tidak lekang daripada tangan, tidak lekang daripada penggunanya lah, iaitu kita sendiri. Kalau kita dapat lihat daripada semasa ke semasa, telefon pintar ataupun gadget-gadget tidak lekang daripada tangan kita dan semua maklumat berada di hujung jari. Kita kena tahu bahawa bully cyber ini akan berlaku bila-bila masa di mana sahaja, kerana media sosial itu ataupun telefon pintar ataupun gadget yang kita gunakan sentiasa dibawa ke mana-mana. Apa yang kita sebarkan di media sosial itu juga boleh mendatangkan impak sama ada negatif ataupun impak yang positif ataupun sebagainya. Memang media sosial ini memberikan banyak impak positif kepada diri kita. Banyak kesan-kesan positif ataupun kita dapat mencari maklumat dengan pantas, tapi kita kena ingat bahawa bully cyber ini ataupun uh, penggunaan media sosial ini dapat menjejaskan kita daripada segi mental dan fizikal, emosi, rohani dan sebagainya disebabkan oleh bully cyber. Sebenarnya banyak lagi jenayah cyber yang berlaku, tapi hari ini saya akan ulaskan sedikit sebanyak tentang bully cyber, iaitu yang telah saya muat naikkan pelbagai bahan di dalam Google Site saya. Sebelum itu, saya akan menerangkan sedikit sebanyak apa yang telah saya dapat daripada membangunkan Google Site ini, iaitu tentang bully cyber. Okey, pertama saya dapat mengaplikasikan model pembelajaran dalam diri saya, iaitu pertama saya mendapat maklum balas. Maklum balas saya mendapat daripada maklumat daripada rakan-rakan, maklum balas tentang bully cyber, dan saya dapat sedikit sebanyak saya dapat input ataupun informasi yang boleh saya gunakan untuk disebarkan ataupun dipaparkan di Google Site saya. Yang kedua, saya dapat perhubungan. Perhubungan ni daripada siapa? Iaitu daripada rakan pembelajaran saya. Saya telah mencari rakan pembelajaran iaitu orang yang berpengalaman daripada saya tentang bully cyber ini, dan mereka mempunyai pengalaman dan sedikit sebanyak maklumat ataupun info yang mereka telah tahu tentang bully cyber ini, dan maklumat tersebut telah dimanfaatkan oleh saya untuk kongsikan di dalam Google Site yang telah saya dirikan ini. Okey, yang ketiga saya dari segi aspirasi, saya dapat maklumat daripada media sosial seperti YouTube, saya dapat maklumat daripada Google dan sebagainya, dan seperti Facebook ataupun sebagainya, perkara-perkara yang ada di media sosial, saya memanfaatkan untuk mendapatkan maklumat ataupun info tentang bully cyber ini, dan saya boleh paparkannya di dalam Google Site saya. Ini menambahkan lagi saya punya pengetahuan, dan saya dapat tambah bahan-bahan di dalam Google Site saya, bukan sahaja daripada rakan pembelajaran ataupun daripada rakan-rakan ataupun kenalan saya tentang bully cyber, malah saya dapat melihat pelbagai bahan yang telah dimuat naik di media sosial tentang bully cyber ini. Sebenarnya bully cyber ini adalah satu perkara yang telah lama berlaku dan banyak inisiatif yang telah dijalankan. Jadi inisiatif tersebut perlulah kita teruskan supaya bully cyber ini dapat dikekang dari masa ke semasa. Okey. Seterusnya, bukan itu sahaja, bukan daripada segi model pembelajaran, saya juga dapat membangunkan pembelajaran bermakna, iaitu pembelajaran bermakna 6C. Okay, pertama saya dapat membangunkan karakter saya ini sebagai seorang pelajar, iaitu saya melalui internet secara berhemah. Saya menggunakan internet ini, kelebihan internet ini sebagai salah satu pusat pencarian maklumat, dan semuanya mudah untuk didapatkan, dan perkara tersebut bukanlah menjadi penghalang untuk saya membangunkan Google Site ini dan memberikan input ataupun maklumat yang lebih tepat dan terperinci kepada pembaca yang melayari ataupun pembaca yang membaca di Google Site saya lah, bahan-bahan yang saya telah sediakan. Dan saya dapat saya dapat mengaplikasikan kewarganegaraan digital, iaitu saya dapat menggunakan sebaiknya internet, kemudahan internet ataupun Google, YouTube, Canva dan sebagainya. Saya dapat gunakan perkara tersebut untuk saya aplikasikan dan saya memberikan manfaat semula kepada orang ramai, iaitu dengan mengupload ataupun memuat naik, ataupun memuat naikkan
bahan saya tu di dalam Google Site dan saya telah kumpulkan mengikut kategori-kategori dan memudahkan pembaca untuk membacanya lah. Okey, seterusnya saya dapat membangunkan pemikiran yang kritis. Macam mana pemikiran kritis ni? Iaitu saya dapat memuat naiklah seperti saya sebut sebelum ini, saya dapat memuat naikkan pelbagai bahan di internet, iaitu saya memikir secara mendalam tentang isu bui cyber ini. Saya tidak hanya tertumpu kepada satu aspek saja, tapi saya sebarkan daripada segi langkah, kesan ataupun ciri-ciri yang kita dapat kenal untuk bui cyber ni supaya kita boleh sedar bahawa bully cyber ini bukanlah satu perkara yang kecil. Okey, seterusnya saya dapat membangunkan pemikiran yang kreatif. Macam mana kreatif? Saya dapat melihat ataupun mengetahui aplikasi yang boleh digunakan untuk menyebarkan maklumat. Seperti contohnya saya dapat Google Site ini sendiri, saya dapat tahu bagaimana apa yang ada di dalam Google Site, macam mana cara untuk menggunakan dan apa kelebihan Google Site ini. Dan saya juga dapat gunakan Canva, YouTube dan sebagainya dan saya tahu rupanya Google Site ini boleh masukkan info-info daripada Google Doc, daripada Google Slide, Canva ataupun daripada YouTube dan dia menyusun dengan lebih terperinci dan baiklah untuk memudahkan kita menyebarkan maklumat. Ini memberikan kelebihan dan kepentingan kepada kita untuk meneruskan lagi inisiatif untuk mengekang jenayah bully cyber ini. Okey, seterusnya saya dapat kolaboratif. Okey, kolaboratif ini adalah kolaboratif saya dengan rakan pembelajaran saya. Saya dapat berhubung walaupun saya berhubung dengan melalui WhatsApp, tidak dapat jalankan Google Meet kerana kekangan tertentu, tetapi saya tahu pengalaman beliau dan saya tahu macam mana untuk mengelakkan bully cyber ini, jenis-jenis ataupun ciri-ciri yang dapat kita kenal pasti. Dan semua perkara tersebut, semua perbualan kami melalui aplikasi WhatsApp tu telah saya bentangkan di dalam Google Site saya. Sebentar lagi saya akan tunjukkan di manakah beradanya bahagian rakan pembelajaran. Okey, dan seterusnya saya dapat berkomunikasi dengan masyarakat luar. Saya telah menyediakan tempat untuk maklum balas daripada luar tentang Google Site saya dan cara ataupun apa yang mereka telah tahu tentang bully cyber ini dan mereka boleh memberikan maklum balas tentang penambahbaikan untuk Google Site saya dan sebagainya. Okey, saya teruskan lagi Google Site saya ini dengan yang seterusnya. Okey, pertama sekali saya ini adalah muka depan iaitu muka utama. Okey, muka utama ni saya letakkan tajuk besar saya iaitu bully cyber. Seterusnya saya letakkan pengenalan diri saya, nama saya dan unit saya lah. Okey, ini adalah pengenalan isu semasa seperti yang saya terangkan sebelum ini, kenapa saya memilih isu ataupun topik bully cyber ini. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada definisi bully cyber. Okey, ini adalah definisi bully cyber yang saya telah kumpulkan daripada definisi yang umum, definisi bully cyber dalam Dewan Bahasa Pustaka, portal MyHead, Majlis Keselamatan Negara dan saya sediakan juga video daripada YouTube untuk tontonan untuk menambahkan lagi kefahaman pembaca tentang bully cyber lah. Okay, seterusnya saya akan pergi kepada jenis-jenis. Okay, saya letakkan jenis-jenis bully cyber dekat sini. Iaitu ini yang saya jalankan melalui Canva iaitu infografik. Okay, saya letakkan jenis bully cyber untuk lebih menarik dah. Okay, ini juga saya letakkan video daripada YouTube. Jadi sesiapa yang kurang faham tentang perkara yang telah saya sediakan atas boleh nonton YouTube tersebut. Dan juga saya sediakan satu artikel tentang bully cyber iaitu jenis-jenis ni lah. Okey, seterusnya saya akan ke implikasi bully cyber. Okey, ini adalah implikasi bully cyber. Okey, ini video yang saya letak untuk menunjukkan slideshow secara dalam video untuk menunjukkan implikasi-implikasi yang telah implikasi terhadap bully cyber lah. Okey, ini adalah videonya. Saya paparkan sekejap. Okey. Okey, saya buat secara video seperti berikut. Seterusnya saya ada letak satu laman web tentang daripada portal MyHead iaitu mereka telah menerangkan tentang bully cyber dan kesan-kesannya kepada emosi, fizikal dan sebagainya. Okay, ini adalah infografik yang terangkan tentang bully cyber daripada emosi, mental, kehidupan sosial, menjelaskan fizikal dan prestasi sebagainya boleh baca di Google Site saya. Okay, seterusnya saya pergi kepada langkah. Ini adalah langkah mencegah. Saya bahagikan kepada peranan individu, peranan ibu bapa
dan peranan kerajaan. Okey, dekat peranan individu ni saya letakkan satu laman web untuk di sini ada langkah-langkah yang begitu terperinci jika kita terkena bully cyber dan macam mana cara untuk kita kekang bully cyber ini secara peranan kita sebagai individu lah. Ini adalah langkah ibu bapa. Okey, ini sangat penting kerana ibu bapa merupakan orang yang pertama dengan kita. Okey, ini adalah peranan kerajaan. Okey, kerajaan juga berperanan untuk mengekang bully cyber tersebut lah. Okey, seterusnya saya akan pergi ke bahan berkaitan bully cyber, iaitu saya bahagikan kepada 4, iaitu poster, keratan akhbar, artikel dan video. Kita akan pergi ke poster dahulu. Okey, ini dia. Okey, poster ni saya terangkan, saya letakkan banyak poster untuk lebih menarik dan untuk memberikan dalam satu bacaan tu, pembaca boleh tahu berbagai langkah, cegah, kesan, implikasi sebagainya. Jadi, ia boleh dan cara susunan dan juga karakter-karakter yang digunakan dalamnya juga menarik. So, saya pergi kepada keratan akhbar. Ini merupakan keratan akhbar yang saya petik dari itu dan menunjukkan bahawa pentingnya kita untuk mengambil tindakan untuk mengekang bully cyber ni kerana bully cyber bukanlah satu perkara yang kecil sehingga kan keluar di akhbar. Okey, seterusnya artikel. Artikel ni juga saya ambil daripada sumber internet. Okey, ini saya sediakan 4 artikel berkaitan dengan bully. Artikel-artikel ni adalah kajian tentang sikit sebanyak tentang bully cyber, ada langkah-langkah juga dalam artikel tersebut. Seterusnya pada part video, bahagian video. Okey, bahagian video ni saya letakkan berita, iklan dan juga drama pendek. Drama pendek ni saya dah tonton dan drama pendek tersebut memberikan kesedaran yang besar kepada seseorang. Dan drama pendek tersebut sangat menarik. Kedua-dua drama pendek ni boleh ditonton di aplikasi YouTube dan juga kalau nak boleh buka dekat saya punya Google Site lah. Ini merupakan bahagian rakam pembelajaran, iaitu inilah latar belakang rakam pembelajaran saya. Okay, merupakan guru sekolah menengah. Ini adalah Google Slide yang telah saya jalankan, merupakan soalan yang telah saya kemukakan di WhatsApp dan saya masukkannya ke dalam Google Site. Dan ini ada pembentangan saya tentang slide tersebut lah, macam mana kami berbual. Okey, ini merupakan maklum balas. Okey, ini maklum balas yang telah saya letak. Ada Padlet yang saya sediakan dan sesiapa sahaja boleh menggunakan Padlet tersebut untuk memberikan maklum balas tentang Google Site saya lah. Okey, saya buka sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh. Okey, ini adalah maklum balas yang telah saya terima daripada orang sekeliling. Okay, seterusnya saya juga sediakan QR code jika ingin menggunakan QR code untuk membuka Padlet saya lah. Dan dekat sini ada pembentangan. Pembentangan yang ini saya akan masukkan dalam ni dan boleh lihat pembentangan saya sedikit sebanyak. Okey, itu sahaja daripada Google site saya yang telah saya jalankan beberapa hari untuk persediaan perkara inilah. Jadi apa yang saya dapat melalui Google site ini, saya dapat mengetahui lebih terperinci tentang bully cyber dan saya ingin meneruskan lagi inisiatif untuk mengekang bully cyber ini kerana bully cyber bukanlah satu perkara yang kecil dan memberikan impak yang besar kepada seseorang. Jadi dengan itu saya akhiri pembentangan saya dengan sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.